Bagaimana pandangan Ustaz tentang orang awam yang kata Allah ada yang baru daripada Allah tapi tak sama dengan barunya makhluk? Hadatsahu la yushbih hadath makhluqin. Sesat atau tidak? Kalau iktibar ta'alluq tanjiz hadis, saya tanya jangan main perkataan iktibar, dia perkataan biasa. Okey, saya kata gitu. Okay. Sesat kalau iktibar kalau apa? Kalau apa? Kalau iktibar ta'alluq tanjiz hadis. Letak sebelah ta'alluq ni bukan bahasa Asy'ariyah, ni bahasa orang awam ni. Okey. Bagi orang yang berpandangan bahawa apa yang baru daripada Allah, ada yang baru tapi tak sama dengan makhluk. Orang awam yang diuzurkan dia. Dia sekadar perkataan ini sesat atau tidak? Bukan uzur kata. Kalau orang awam, ya tak ada masalah, Perkataan ini sesat atau tidak? Kenapa saya nak kata dia sesat atau tidak? Saya tak ada pandangan. Bukan saya tak ada pandangan. Masalahnya kena tengoklah siapa yang mengata, apa maksud yang dikata. Wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluqin. Perkataan ini sesat atau tidak? Belum tentu sesat. Kalau hadas yang dimaksud al-mutajaddidu ba'dal adami serta ta'alluq tanjizi hadis, memang tak sesat pun. Okey, artinya tidak ada orang boleh disesatkan, termasuk salafi yang sering disesatkan oleh orang lain kerana mengisbatkan Allah melakukan perbuatan mendengar dan melihat setelah adanya sifat mendengar dan melihat. Jadi sifat pendengaran dan penglihatan itu masuk di dalam sifat fi'liyah. Sifat Allah qadim, tapi Allah mendengar setiap sesuatu yang Allah mendengar ketika dia berlaku. Dalam Al-Quran dan Sunnah, saya dah sebut tadi sedikit, saya nak panjangkan sedikit. Kaedah istihalah hulul hawadis tu, mustahil berlaku sesuatu yang baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah ini tak boleh digunakan semewang-mewangnya untuk menghukum dalil-dalil syarak. Dalil berdiri sendiri. Kalau kaedah ini bertepatan dengan dalil, dia dipakai pada ketika itu. Kalau dia bercanggah dengan apa yang jelas di dalam dalil, dia tidak terpakai pada ketika itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melihat, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, ayat-ayat ini datang dalam bentuk yang bukan pasif sebagaimana disebutkan oleh kaedah itu. Bukanlah sebagaimana yang kita sebut ketiga-tiga mazhab tadi, tidak. Ada benda Allah sebut, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah kamu, Allah akan melihat amalan kamu. Apabila kamu beramal, Allah akan melihat amalan kamu. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Dia tak boleh difahami dengan erti kata, tak, amalan kamu itu kita letak dalam kedudukan seumpama dia wujud, Allah telah pun lihat siap-siap, kemudian baru dia berlaku. Orang awam tak faham begitu. Dan tak boleh juga dikatakan melihat itu seperti ilmu yang telah pun Allah tahu terdahulu. Alim bil masmu'at wal mubsarat. Orang awam tak faham begitu. Dan orang awam juga tidak memahami sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali dan juga Al-Amidi rahimahumullah. Yang mana mereka menyebutkan bahawa Allah dah tahu, Allah dah lihat dah. Allah sedang lihat dan Allah akan lihat, tak ada perbezaan. Tidak. Ayat itu dengan jelas. Kamu amal, lepas tu Allah tengok. Jadi konteks yang cuba disebutkan oleh Al-Quran itulah lebih tepat dan lebih benar untuk diimani dan dipegangi oleh sesiapa sahaja. Sebab itu Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluqin. Apa-apa yang baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan apa-apa yang baru daripada makhluk. Ini kaedah penting. Daripada kita berpegang dengan kaedah yang mengatakan bahawa tak boleh langsung ada apa-apa yang baru, semua dalil ini dibaca mengikut kaedah itu. Yang lebih tepat adalah dalil diutamakan. Kaedah Aristotle itu diterima apabila dia bertepatan dengan dalil. Apabila dia tidak bertepatan dengan dalil, dia ditolak. Isunya besar. Bukan sekadar sama' dan basar. Walaupun hari ini kita membincangkan tentang sama' dan basar. Tapi kerana kaedah itu, banyak sifat-sifat Allah telah dinafikan. Kita baca Al-Quran. Al-Quran menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang melakukan. Tuhan yang berbuat. Dalam hadis lebih banyak, mungkin kita boleh cuba untuk mentakwil Al-Quran, tapi hadis macam mana nak takwil? Diceritakan bahawa Nabi SAW nanti di hari kiamat, Nabi akan pergi sujud di hadapan Arash. Malaikat akan angkatkan Nabi SAW. Nabi jumpa dengan Allah. Ya Allah, wa'adtani syafa'ah. Kau ada janji nak bagi syafa'ah dekat aku. Ya Allah, tolong bagi syafa'ah dekat aku. Allah kata pergi. Wa inni atin, aku akan datang. Wa jaa rabbuka wal malakutu saffan saffa. Tuhan kamu kemudian datang bersama dengan malaikat yang berbaris-baris. Ayat ini jelas. Hadis yang mentafsirkan ayat ini lebih jelas daripada aku. Allah akan datang. Diceritakan bahawa orang mukmin akan sujud, munafik tak boleh nak sujud. Kalau ayat ini semua nak ditakwil, kenapa nak ditakwil? Tak boleh. Kalau Allah datang hari kiamat nanti bercanggah dengan kaedah mustahil berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya minta maaf, saya tak suka sangat Ibn Sina. Tapi Ibn Sina sebut, kalau macam tu, seluruh Quran kamu kena takwil. Sebab Quran bukan menceritakan sifat dalam bentuk sifat. Quran menceritakan Allah melakukan perbuatan. Ibn Sina dia lagi sesat, lagi teruk lah. Al-Ghazali pun telah mengkafirkan dia. Cuma, itu kaedah yang dia sebut, Al-Quran, begitulah Al-Quran.